التكبير الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد ذو الباعث الشاهد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحيي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر مقدم المؤخر الآخر الظاهر الباطن الوهاب المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المفيد الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على صلاة على أسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره وغفلون. Okey, alhamdulillah jumpa pagi ni. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah boleh datang masjid. Alhamdulillah boleh jalan. Alhamdulillah boleh dengar. Alhamdulillah boleh catat, boleh kuliah ilmu. Alhamdulillah boleh faham. Alhamdulillah boleh amal. Alhamdulillah semoga Allah jadikan dia sebagai amal soleh. Alhamdulillah nanti bawa mati. Dibawa mati nanti amal soleh datang kat kita, diteman kita. Sepanjang kita ada dalam kubur, dia jadi penghibur kita waktu kita takut. Dia jadi penghalang kita jika malaikat nak pukul kita. Dia jadi pembela kita, dia jadi pembela kita sampailah kita dibangkitkan pula pada hari kiamat. Itu peranan tu amal soleh. Jadi amal soleh ni, nak jadikan dia amal soleh ni, syarat dia yang kita selalu cakap. Ikut adab dia, ikut cara dia, ikut rukun dia. Lepas tu ikhlas. Hati ni ikhlas. Datang ni, niat dia kenapa datang? Allah suruh datang. Allah suruh datang belajar. Allah suruh datang rumah dia. Allah suruh datang masjid dia. Rasulullah sebut begitu. Jadi kita datang ni atas perintah Nabi Rasulullah. Di mana apa perintah Rasulullah itu adalah perintah Allah. Kita niat begitu. Kena niat begitu. Niat begitu nanti waktu syukur. Dapat laksanakan syukur. Allah akan beri nikmat. Nikmat apa? Nanti dapat datang lagi. Kita dapat datang lagi. Lagi hidup datang lagi. Satu hari nanti kita kena pasti. Kita datang tapi kita dah duduk sini. Kita duduk belah sana. Kenapa? Satu hari kita datang, kita duduk belah sana. Ramai orang datang dengan kita. Ustaz tu kena berhenti untuk jadi imam tu jenazah. Atau hari nanti dia datang naik van. Kalau datang jalan kaki, kalau datang naik motor, kalau datang suami hantar. Kali suami hantar juga, suami naik motor tapi suami kita tak ada belakang suami, kita dalam van. Dia datang dalam baring satu hari nanti. Biarlah datang kita yang kita duduk belah sana tu. Bila datang kita, waktu tu Allah dah ampunkan segala kesalahan dan dosa kita. Allah terima segala ibadah kita. Allah hantar roh kita ke syurga. Allah redha dengan kita dan kita redha dengan kematian. Dan waktu tu kita membawa satu benda yang sangat, yang berat. Nama dia amal soleh. Nama dia amal soleh. Waktu tu habislah tugas kita kat muka bumi.
Tak payah datang belajar, tak payah mengaji, tak payah semayang dah. Cuma menerimalah balasan-balasan kebaikan yang kita buat dalam bumi. Story nanti kita datang kita duduk sana. Atau mungkin keluarga kita nanti nak semayang jenazah masuk dalam. Tidur sini. Ni lah tempat kita ni. Ni sejadah ni. Nampak sejadah ni tak? Ni lah tempat kita nanti ni. Kita bagi kat sini. Dan orang akan datang, di kat pinggan kita, Allah Akbar. Itulah. Itulah kita datang masjid. Tu ramai yang menangis. Mak menangis kalau ada, anak menangis kalau ada, cucu pun tak faham yang kecil-kecil. Kenapa nenek aku baring tidur, dia tak faham. Nanti dia dah besar, baru bapak cerita dulu nenek meninggal dulu hari Senin. Kata gitu. Tu abang kecil lagi, abang masa tu 4 tahun, abang tak faham. Oh ya, dia dah besar baru tahu. Oh ya, nenek dah meninggal. Ni gambar nenek, ambil handphone nenek, dia tunjuk gambar kita. Waktu tu kita pun dah tak ingat cucu dekat alam barzah. Kita ingat apa? Adakah kita selamat dalam sana? Sekarang ni nak selamat, buat amal soleh kat sini. Datang belajar. Datang mengaji, faham, duduk sini, niat iktikaf, sembahyang sunat di atas masjid, tumpuk perhatian, gunakan otak yang Allah bagi untuk mengambil ilmu. Itulah usaha. Allah Ta'ala dengan rahmat dia tak kasi sisi manusia yang berusaha untuk dekat dengan dia. Dia akan datang. Kita datang sedengkal. Dalam hadis kata, kau datang sedengkal, aku datang sehasta. Engkau datang pada aku berjalan, aku datang pada engkau berlari. Bukan Allah berlari. Tak. Maknanya rahmat Allah ni lebih hampir daripada apa yang kita jangkakan. Rahmat Allah ni lebih cepat daripada apa yang kita jangkakan. Cuma kita dikenaki move untuk bergerak. Pergi bergerak. Pergi rasa nak. Pergi bertindak. Pergi. Allah akan datang lagi cepat. Lagi cepat. Daripada apa yang kita jangkakan. Mudah-mudahan itulah aturan ni. Jangan tak faham aturan ni. Okey. Sambung muka surat 35. Boleh juga dicantumkan. Tak sudah kan? Sudah. Muka surat 36. Demikian juga sunat ba'diyahnya dilakukan seperti qabliyahnya. Tentu. Pada sunat ba'diyah dilakukan seperti qabliyahnya. Maknanya ba'diyah boleh buat 4 rakaat, 1 salam. Itu dah baca dah. Boleh juga keempat-empat rakaat qabliyah itu dicantumkan dengan keempat-empat ba'diyah. Jadi 8 rakaat. Okey, kat sini sambung Boleh juga dicantum 4 rakaat qabliyah dengan 4 rakaat ba'diyah. Dengan 1 salam. Maknanya 8 rakaat. Boleh cantum. Ni ada itu. Usalli sunataz zuhri samani raka'atin. Raka'atinnya qabliyatal ba'diyata lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat zuhur 8 rakaat qabliyah ba'diyah kerana Allah Ta'ala. Tak payah niat bahasa Arab pun tak apa. Sebab jangan buat tak hafal. Niat bahasa Melayu je dalam hati. Ni. Niat dalam hati. Mana niat dia? Saja aku solat sunat qabliyah sunat zuhur. Tinggal zuhur. Qabliyah ba'diyah 8 rakaat.
Kerana Allah Ta'ala. Niat hati dia. Satu salam. Duha boleh buat 8 rakaat sekali. Tapi yang baik buat 2. Witir boleh buat 10 rakaat sekali satu salam. Boleh juga. Yang bagusnya buat 2. Yang tak boleh buat banyak-banyak sekali. Tak boleh buat 4 sekali, 6 sekali, 8 sekali, 10 sekali. Yang tak boleh ialah semayang sunat tarawih. Tarawih kalau buat 4 rakaat sekali tak sah. Kalau buat 8 rakaat serentak satu salam tak sah. Buat 6 tak sah. Tarawih mesti buat 2. Kerana apa? Nama dia rehat. Nama dia rehat. Kalau buat 4 tak nama rehat. Buat 6 serentak tak nama rehat. Buat 8 tak nama rehat. Yang nama rehat apa? 2. Tarawih tak boleh buat 4 rakaat serentak. Lepas tu satu salam tak boleh. Tak cepat tak boleh. Duha boleh buat 8 sekali. Terus buat duha. Qabliyah ba'diyah boleh buat serentak. Tapi mesti buat lepas solat zuhur. Tak boleh buat sebelum solat zuhur. Kenapa? Dekat situ ada ba'diyah. Faham? Qabliyah boleh buat lepas zuhur. Tapi ba'diyah tak boleh buat sebelum sembahyang zuhur. Jadi tunggu lepas sembahyang zuhur buat 8 sekali. Boleh. Tadi datang tak sempat. Tadi datang imam tengah sembahyang. Tadi datang imam nak Bilal nak qamat dah. Jadi kita datang orang qamat sembahyang zuhur. Habis di mana tinggal di qabliyah ni? Nanti boleh buat lepas zuhur. Kalau nak cepat nak serentak pun boleh. 8 rakaat saja aku sembahyang sunat zuhur, qabliyah, ba'diyah 8 rakaat kerana Allah Taala. Lepas itu niat latih jalan sekali 8 rakaat. Satu salam. Kalau nak duduk tahiyat awal boleh tak? Boleh tak? Masa bila nak duduk tahiyat awal? Rakaat yang ke-6. Jangan cakap rakaat ke-4. Ini tak belajar. Orang yang duduk rakaat ke-4 ni dia tak belajar. Dia tak belajar. Memang kaedah fiqh macam gitu. Tahiyat awal ni bukan tengah-tengah. Tahiyat awal ni 2 rakaat terakhir. Kalau 8 tolak 2, 6. Kalau sembahyang sunat mutlak 20 rakaat. Contoh nak buat satu salam. 20 rakaat buat. Kalau nak buat tahiyat awal duduk pada rakaat yang ke berapa? 18. Kenapa? Tolak 2. Dulu Ustaz kata nak buat sembahyang sunat satu salam 100 rakaat kata. Boleh? Boleh. Tapi tahiyat awal duduk pada rakaat ke 98. Ini akak kena ingat apa saya cakap. Akak cakap akak tengok kalau tak belajar akak tanya orang. Boleh tak sembahyang sunat 8 rakaat terus satu salam? Kalau orang tak belajar dia tak pasti. Kalau dia belajar dia kata boleh. Cuba akak tanya dia kata soalan. Kalau saya nak buat tahiyat awal rakaat berapa? Dia akan cakap 4. Dia akan cakap 4. Jawapan dia 6. Kenapa 6? Tahiyat awal ni adalah 2 rakaat sebelum memberi salam. Zuhur rakaat kedua. Asar rakaat kedua. Pada sembahyang fardu dia bagi 2. Tapi pada sembahyang sunat kalau 8 dia dekat 6. 8 dia dekat 6. Maghrib dia dekat 2. Bukan dekat 1. Ini nak kena faham apa yang guru-guru cerita, kaedah dia nak buat tahiyat awal. Okey. Tulislah nota nanti lupa ke sini. Jika berkendak kepada tahiyat awal yang ni. Yang 8 rakaat ni. Ni. Jika berkendak
pada ayat awal dibuat pada rakaat ke-6. 2 rakaat. Tulis sini 2 rakaat terakhir. Jalannya pokok pagar tu dah buka dah. Belum ni. Dia kan dah buka. Nampak macam ada orang lalu, motor lalu. Sini sibuk pagi. Untuk orang sini banyak kepala batu, kepala keras, tak pakai helmet. Tu yang dah takut tu. Okey, 8 rakaat. Lepas takbir, baca Fatihah dan sebarang surah, rukuk dan sujud. Buat begitu terus hingga habis 8 rakaat. Selepas tasyahud, tayat terus bersalam. 8 rakaat ni boleh baca surah kalau nak lah. Apa-apa surah bacalah apa-apa surah. Lepas tu berilah salam. Tapi ingat, tapi jangan lupa yang terbaik. Macam mana? Ini zuhur. Yang terbaik macam ni. 2 rakaat, 1 salam. Lepas tu buat lagi 2 rakaat salam. Buat ni. Lepas ni buat pula selepas zuhur 2 rakaat, 1 salam, 2 rakaat, 1 salam. Ni. Itulah. Online nampak slide ke? Ada Ustaz, Alhamdulillah. Nampak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak Ustaz. Tengah mencatat Ustaz. Nampak. Okey, sekarang ni yang qabliyah tu kita nak qada selepas zuhur. Kita kena niat dia macam mana Ustaz? Tak, qabliyah selagi ada zuhur tak payah niat qada. Oh, tak ingat qada. Qabliyah selagi ada zuhur tak payah niat qada. Dah habis zuhur baru boleh niat qada. Selagi ada zuhur boleh baca sunat. Tapi ba'diyah tak boleh buat selagi belum ke zuhur. Niat saya qada. Saya qabliyah je. Sama macam subuh. Kita dah subuh, kita masih boleh buat qabliyah. Selagi tak habis subuh, tanpa niat qada. Tapi kan dia baca kitab, guru punya suruh gitulah. Tapi yang bagus, sebelum zuhur buat qabliyah dulu. Lepas zuhur buat ba'diyah. Jangan campurkan. Paling bagus itulah. Cuma dia kata kalau nak campurkan boleh juga. Kalau kita kena nak campurkan tu, Ustaz kata, tadi kita belajar tadi 8 rakaat 1 salam. Tapi kalau kita tak nak campurkan, kita buat dua-dua. Senang. Kalau kita nak buat 4-4 boleh tak? 4-4. Sebelum zuhur 4. 1 salam.
Itu nama dia badiah. Dia qabliyah. Lepas zuhur, buat badiah 4 rakaat salam. Boleh juga. Boleh juga. Tak kira macam juga. Katakanlah qabliyah ni kita qabliyah sebelum zuhur. Tak sempat. Kita buat lepas zuhur. Kita buat 4-4 dengan badiah. 4 badiah, 4 qabliyah. Boleh juga. Atau buat 2. Boleh juga. Tapi yang terbaik ni, 4 ni qabliyah buat sebelum zuhur. Sebelum solat zuhur. Nanti badiah ni buat lepas solat zuhur. Kalau kita datang lambat pun tak ada lah. Dia kalau masjid, dia mula azan aja, nanti jamnya sini akan turun. 10 minit dia turun. Lalu lepas azan kita nampak ada baki lagi 8 minit. Kalau azan ni pendek lah. Ada masjid, azan aja 12 rakaat, 12 minit. 12 minit dia akan turun. Faham turun tak? Berapa lagi masjid nampak ni? Bila dia habis azan, ada baki lagi 9 minit. Sebelum qamat, dekat jam. Kita tunjuk kan? Dia countdown, dia turun. 8.59, 8.58, 8.57. Ada 9 minit lagi. 9 minit ni sebenarnya boleh buat 4 rakaat, boleh qadha zuhur lagi 4 rakaat kalau nak. Itu paling baik. Kenapa? Guru-guru cakap kalau buat sunat ni, qadha ada lagi, buat qadha di sebelah dia. Iring dengan qadha. Baru Allah tiba sunat. Atau malangkang buat qadha, baru Allah terima sunat. Kalau qadha banyak, qadha tak buat, sunat buat, pada kebanyakan ulama kata Allah tak terima. Allah tak terima sembahyang. Kenapa? Ada hutang tak nak bayar. Lepas tu beli kereta baru. Hutang dengan orang sebelah, buat open house. Orang sebelah datang tengok ada sofa baru, RM5,000. Orang sebelah kata hutang aku RM1,000 tak bayar. Nampaklah orang marah. Buat perkahwinan anak kat hotel, satu kepala RM80. Hutang kawan RM10,000, buat tak tahu ke. Kawan datang lagi, bagi duit lagi RM20. Kawan kata, oi, mahal ni. Kau ke hotel, mahal. Satu kepala RM80. Hutang aku tak bayar. Macam itulah. Macam itulah awal bulan sunat, qadha tak nak buat. Panggil pengacara majlis yang popular. Panggil artis-artis popular. Semua popular lah. Dia punya pengiring tu pun hati-hati tu. Ui, mahal bayar. Hutang orang tak bayar. Sama je ni. Qadha semayang tak buat. Tak semayang dulu berlambat-lambat. Tak buat. Buat tak tahu je, bodoh je. Oh, duha tak tinggal. Allah takkan terima duha dia. Ustaz kata gitu Ustaz guru kami kata gitu. Allah takkan terima duha dia. Allah takkan terima tahajud dia. Allah takkan terima apa benda dia witir. Kenapa? Qadha dia tak iring dengan qadha. Lepas tu kau datang masjid, kalau nampak 8 minit lagi nak qamat, buat 4 rakaat sunat qabliyah, buat 2, bangun 2, lepas tu ada lagi 8 minit ni buat apa? Dia boleh duduk muak penuh, qadha semayang. 4 minit tu boleh qadha 4 rakaat. Baca surat pendek. Lepas tu qamat, sembahyang zuhur. Nanti lepas zuhur, buat sunat lagi 4 rakaat. Rasa lapang masa sikit, qadha lagi zuhur 4 rakaat. Qadha buat, sunat buat, jemaah dapat, niat iktikaf dapat, langkah pergi masjid dapat pahala, baca doa masuk masjid dapat, baca doa keluar masjid dapat, macam-macam pahala dapat. Jumpa orang senyum, salam, apa khabar Haji, sihat, terlihat, sihat, alhamdulillah, sebuah alhamdulillah dapat, dia pun dapat sebuah alhamdulillah, kita senyum kat dia, dapat pahala, dia senyum kita dapat pahala, dapat tangan dia, dapat doakan, juga sihat Haji, alhamdulillah, sihat.
banyaknya pahala pergi masjid. Banyak pahala pergi masjid tu. Kau tahu lah, kau tahu cara nak buat. So jangan buang masa. Ada ruang qada. Di samping membuat perkara yang sunat. Tapi tengok muka akak sini macam dah habis qada. Dah habis kan? Dulu tak semayang 3 bulan je kan? Oi. Sementara hidup ni buat. Sementara tak datang masjid belah sana. Kalau datang masjid belah sana, saudara mara iring, tak boleh buat dah. Sementara belum masuk masjid belah sana, masuk masjid belah sini, boleh duduk. Orang panggil nama kita lagi. Orang boleh WhatsApp kita lagi. 5 kau dah sampai? Dah. Okey. Nanti lain kali orang tanya, jenazah kat mana? Orang tak panggil 5 dah. 5 yang nama tak ada. Dia orang panggil jenazah. Nama umum. Arwah dekat mana sekarang? Jenazah kat mana? Tengah mandi. Orang akan jawab beberapa perkara je. Dekat hospital, tengah mandi, atau hospital, tengah postmortem, tengah mandi, tengah kapan, dan nak pergi kubur dah, tengah nak semayang. Ini 6 perkara yang jawab. Sekarang orang bertanya, dah makan? Orang bertanya kan kalau anak, sihat ke? Tak ada orang jumpa jenazah, sihat. Ada. Jenazah kata, bodoh aku dah mati ya. Oh tak sihat? Bukan sihat, dah mati je. Sekarang ni orang tanya sihat tak sihat. Kita kata Alhamdulillah, walaupun ada batuk sikit, ada sakit lutut sikit, ada sakit pinggang sikit, ada kebas tangan sikit, ada kebas kaki sikit. Kebas kaki bukan kaki kebas tau. Cakap Alhamdulillah. Kita puji Allah. Kenapa? Sebab apa juga sakit ni Allah padam dosa kita. Alhamdulillah. Dan dia pun dengar kita kata Alhamdulillah, dia pun kata Alhamdulillah. Kita dua dapat pahala puji Allah. Dapat pahala puji Allah. Tu elok tu tanya apa khabar? Alhamdulillah. Kadang-kadang kalau jawab begini kadang pun tak baik juga sebenarnya lah. Apa khabar? Sihat. Lepas tu sihat orang tua. Banyak tak dia itu? Saya pun lihat juga. Sihat. Oh, sihat. Alhamdulillah. Sihat orang tua. Maknanya apa? Tak berapa nak sihat lah. Orang tua. Orang tua. Sihat. Sihat orang tua. Maknanya sihat-sihat. Pening-pening ada juga. Sihat-sihat. Loya-loya juga. Nak muntah lah. Perut tak sedap lah. Mual lah. Ada juga. Sihat-sihat. Kadang bangun tidur pening kat kepala. Itu sama sihat orang tua. Tak apalah. Kalau boleh sambung lagi. Sihat. Sihat orang tua. Sambung lagi. Nak mati dah ni. Cakap begitu. Baru ada semangat nak beribadah. Sihat. Sihat orang tua. Orang tua nak mati nak mati dah ni. Memang betul. Baru ada motivasi nak ibadah. Baru buat 8 rakaat. Oh, 8 rakaat tu. Orang tanya sihat. Sihat. Ibadah orang tua. Bukan ibadah orang tua lembik. Lagi banyak nak ibadah. Kenapa? Tak lama lagi masuk pintu belah sana. Masuk pintu sana tau. Ada orang datang giring ramai-ramai. Orang bawa anak, orang bawa cucu dokong. Datang. Masuk bilik khas, bilik mandi, VIP. Mana bilik mandi tu? Oh, belah mana? Sekali kita buat lawatan lah. Tak nak masuk lah. Buat lawatan, beli jenazah, pegang van. Cakap dengan van, tak lama lagi aku naik kau. Tanya van, bila giliran aku? Besok ke? Tahun depan ke? 5 tahun lagi ke? Atau tengah hari ni? Kalau van tu bercakap,
Sambil sorak. Terkencing nanti. Tengok band, tengok ni. Jadi ada motivasi. Kenapa? Rasa malas je, ingat. Nabi kata umat aku sekitar 60 tahun je. Kita ni dah masuk golongan ni. Kita kuat ibadah. Kenapa? Nabi dah cakap dah umur aku bukan banyak ni, umat ni. Kita buat apa ni? Buat dua dulu baca. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baca tu. Baca lagi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, izinkan aku nak buat lagi dua. Bangun. Masa buat dua ni rasa Allah engkau yang izinkan aku. Buat ingat Allah, buat khusyuk sikit dengan Allah bisalam. Okey, buat dengan doa. Dah dengan doa, buat lagi dua. Rasa buat dua dah biasa, buat lagi dua tu yang jangan buat. Dah habis dua ni, cakap la haula wala quwwata illa billah. Izinkanlah aku ya Allah tambah amal soleh aku. Tu bangun. Buat dulu. Jangan selang-selang dengan benda-benda yang lama, nanti jadi malas. Cubalah minta dengan Allah begitu. Izinkan aku untuk taat ya Allah. Izinkan aku tambah pahala. Dulu aku dah banyak lalai wahai Tuhan. Dulu jangan kata buat dua campur dua. Apa dua pun tak ada. Kesilap sembahyang pun tak ada. Dan muka dia sangat selamba. Muka dia tak rasa bersalah. Zaman tu kalau dah kena, itulah zaman gelap kehidupan kita. Tapi dengan rahmat Allah, dia tak ambil nyawa kita. Kalau dia ambil nyawa kita, dia tak adakan nyawa kita waktu kita macam tu, waktu tak pakai tudung, waktu tak semayang, waktu semayang pun mandi wajib pun tak erti tak apa benda kita buat. Kalau Allah ambil nyawa kita, habis. Tapi Allah sayang kita, dia kesiankan kita, dia panjangkan umur kita, dia hantar kita pergi masjid, dia jumpakan kita dengan kitab, dia jumpakan kita dengan guru, dia jumpakan kita dengan belajar, dia jumpakan kita dengan sedar, dia jumpakan kita dengan Taufik. Bukan Muhammad Taufik. Tahu Taufik? Taufik Hidayat. Dia jumpakan kita dengan tu, lepas tu perlahan-lahan dia hapuskan dosa kita dengan penyakit. Kena gaul. Aku tengok muka yang kakak sini, aku ada separuh macam mana ni. Tengok muka lah. Yang sakit jantung pun ada. Rasa-rasa lah. Yang darah tinggi, kejap naik, kejap tak mau tinggi, kejap tak mau naik pun ada. Allah sayang kita, dihapuskan dosa kita dengan diberi penyakit. Di samping dia keluarkan kita beribadah. Jadi buku ni ditebalkan, yang buku ni dihapuskan. Dia bagi kita penyakit pada badan. Dan kita sabar dengan penyakit ni, kita usahalah ubat tak apa, nak makan apa tak apa ubat, jadi halal makan tak apa, usaha ikhtiar, Allah akan ampunkan dosa kita. Akhirnya nanti dengan rahmat dia, di waktu ibadah kita kemuncak, dan di waktu dosa kita tak ada, waktu tu dia matikan kita. Dan kita masuk surga. Faham tak prosedur dia? Faham prosedur tu? Itulah orang yang berada dalam hidayah dan rahmat Tuhan. Ada orang tak sakit, tak apa. Bukan makna Allah benci, tak. Allah bagi dia lagi kuat ibadah dengan dia tak sakit. Ada orang sakit pun kuat ibadah juga. Dia minta Allah, ya Allah berilah aku kuat pada taat. Walaupun kau beri aku tidak sihat, berilah aku kuat pada taat. Ya Allah, bagilah aku habiskan hutang aku ni, hutang qadha semayang, sebelum kau panggil aku pulang. Bagilah aku tanpa lubang-lubang ni ya Allah, supaya buku amal aku tak buruk dan cacat, nanti dipersembahkan pada hari kiamat. Minta dengan dia, doa dengan dia, InsyaAllah dia akan bagi kita peluang, dia akan bagi kita ruang. Rahmat Allah itu mengatasi akan kemukaan dia. Rasa begitulah, rasa begitu Lepas tu orang kata think positif ni itulah. Think positif. Memang positif pun. Kena fikir gitu lah. Okey.
Dia antara sembahyang sunat dengan sembahyang sunat, makruh bersambung tanpa apa-apa zikir di tengah. Ini saya dengan guru cakap. Antara sunat dengan sunat, mesti ada sedikit bacaan. Sedikit bacaan. Itu saya kata tadi. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bangun buat lagi dua. Faham tak? Lepas tu ada ulama kata, sunat yang berterusan tanpa zikir tengah-tengah, dia dah makruh. Sebab apa? Dia suruh kita rehat. Jadi buat dua, bersalam, sekejap cukup. Bacalah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa pun bacalah, tak apa. Lepas tu bangun. Sambung lagi dua. Baca. La hawla wa la quwwata illa billah. Tak daya aku ya Allah nak buat lagi dua ni. Tak daya aku ya Allah. Kecuali kau bagi kuatan. Bangun. Buat lagi dua. Atau selangan doa pun tak apa. Selangan salawat pun tak apa. Selangan zikir pun tak apa. Dulu mulai ada satu ustaz tu bawa dekat Segar Amal bulan puasa. Saya ikutlah kemuliaan tu. Dia 2 rakaat, dia selawat. La ilaha illallah. Lepas tu dia kata apa? Antara sunat dengan sunat, 2 rakaat. Kalau tak ada selangan zikir atau selawat atau apa-apa, rehat, maka hukum dia makruh. Dia betul bercakap. Jadi eloklah kita selang dengan apa-apa lah. Nak doa ke, nak apa ke. Waktu itulah berceritalah dengan Allah. Tak payah cakap Arab. Saya doa bahasa Arab. Kalau doa bahasa Melayu lebih memberi kesan, bahasa Melayu je. Macam kita cakap dengan orang kan. Angkat tangan, cakap, Ya Allah, tolong aku, Ya Allah. Minta tolong kan? Minta tolong. Kerana Allah kata dalam hadis kursi, minta tolong akulah sebagai penolong. Tak ada lagi yang lebih baik tolong kita. Tak tolong ya Allah, tolong aku ya Allah. Anak aku sakit, tolong aku ya Allah. Aku tak larang nak berjaga dia ya Allah, tolong aku ya Allah. Anak aku begini, cerita-cerita, tolong aku ya Allah. Ya Allah, suami aku tak kerja, ya Allah, tolonglah ya Allah, bagi kami rezeki ya Allah. Minta tolong betul-betul perfect, cara sempurna dengan Allah. Engkau yang Maha Penolong, tak siapa tolong aku. Ya Allah, hati aku risau ya Allah. Aku tak tahu apa yang aku risau. Engkau yang menghilangkan kerisauan. Engkau, aku tak tolong engkau. Dengarlah ya Allah dengarlah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah tolong. Nampak tak macam kita cakap Allah depan kita. Nampak tak? Macam kita cakap orang depan kita. Ibadah ni kita kena seolah-olah kita nampak Allah. Bila tak nampak Allah, kita kena yakin Allah nampak kita. Itu nama iman. Jadi guna bahasa yang begitu. Ya Ya Allah, perut aku sakit. Berapa hari dah sakit ni. Aku tahu ya Allah, Engkau yang turunkan penyakit ni. Untuk apakan dosa aku. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah ya Allah. Semoga aku dapat ibadah yang lebih selesa. Tolong aku ya Allah, betul aku tak kuat. Kau berilah aku daya ya Allah. Beri aku semangat ya Allah dalam ibadah. Minta dengan dia. Tolong ya Allah, aku nak mati dah. Umur aku dah berapa? Bila-bila aku boleh mati. Jangan biar aku ya Allah tanpa ibadah, tanpa amal soleh. Nanti dalam kubur aku dengan seorang ya Allah. Aku tak nak, aku takut. Aku takut. Tolong aku. Bagi aku kawan. Kawan tu nama dia amal soleh. Bagi aku kekuatan. Aku nak buat 8 rakaat ya Allah. Aku nak buat 4 rakaat. Aku nak buat 4 rakaat. Asal nak buat 4 rakaat. Sebut. Tolong aku ya Allah. Bagi aku buat. La hawla wa la quwwata illa billah. Minta dengan dia. Dia bagi yang saya buat. Ini belajar ini 8 rakaat 4 rakaat. Mana tak sakit jantung? Ini pun terkejut. Kabar lagi. Try pun tidak. Tengok nombor je. 8 rakaat. I tak biasa you. Memanglah you tak biasa. You tak pernah buat. Tak pernah try. Tak ada kehendak. Tak ada pilihan. Tak ada pilihan dalam hati. Tak ada kehendak. Ada kehendak dulu. Ada azam dulu. Ada angan-angan dulu. Ada cerita dulu. Ni tengah hari ni nak buat lah.
Itulah cara belajar. Tengah ini nak buat. Kalau kita kata, mana larat buat? Kalau kita buat pun bukan sebab kita larat. Faham? Kita buat kenapa? Kenapa kita boleh buat? Bukan sebab kita larat. Tapi Allah bagi kita buat. Allah bagi kita buat. Di samping kita ada kehendak menggunakan akal kita, ini dunia ni tempat aku buat amal soleh, aku mesti nak buat. Ada kehendak, ada pilihan. Betul? Jadi pilihan ni, bila ada pilihan ni, Allah gerakkan pilihan itu berjalan. Pilihan dia menepati pilihan kita. Dia juga ada kehendak. Kehendak dia apa? Dia berkehendak kita buat 8 rakaat. Jadi dia buat rakaat. Apa yang payah kan? Tapi kita mesti ada kehendak. Rabi'ah membantu Nabi. Rabi'ah. Rabi'ah bila pun boleh. Tak ingat Rabi'ah bila pun boleh. Datang rumah Nabi, tidur rumah Nabi. Tapi malam tu letih. Datang Nabi belum tidur. Dia pun datang. Dia kata dia nak khidmat dengan Nabi malam-malam. Maksudnya kalau Rasulullah ni bangun pukul 3, pukul 4, pukul berapa bangun, dia akan khidmat. Maksudnya dia akan ambilkan Rasulullah yang pakaian letak sini. Ambil Rasulullah punya alat sugi letak sini. Air pergi ambil dekat luar, cari air kat perigi. Letak sini, biar Rasulullah wudu. Itu namanya khidmat. Bila Rasulullah bangun, tengok dia tak tidur. Dia duduk atas kursi. Jadi, ditanya dengan Rabi'ah, wahai Rabi'ah, kenapa kau tak tidur? Aku bimbang, nanti aku tak jaga. Sebab Rasulullah ni, kalau dia jaga, dia tengok pembantu dia tak buat sediakan air, dia akan buat sendiri. Dia bukan jadi untuk orang. Tak, bukan kerja orang. Kalau ganggu tidur. Dia minta waktu tu gitu. Tak apa dia kata dia orang benar, tak apa saya buat sendiri. Rasulullah ni sekali begitu. Jadi dia takut miss, tak tidur. Rasulullah bangun, Rasulullah kata bangun kau. Maksudnya bangun kau sanggup tak tidur kerana nak khidmat pada Rasul kau. Berkhidmat pada Rasul. Sekarang ni kita ni tak ada, Rasul tak ada. Yang tinggal para ulama, yang tinggal guru-guru kita. Orang dulu kat kampung, pergi rumah ustaz. Ustaz, bubur ni banyak daun. Saya bersihkan, ada khidmat. Saya tak suruh jangan datang rumah saya tau. Jangan datang rumah aku tau. Datang pula pukul 10, janji datang pukul 3 pun datang. Aku nak keluar pun tak boleh. Jangan datang rumah saya nak sampah jangan. Saya tak suka. Jangan Jangan begitulah. Saya bukan guru. Saya ni cuma kongsi-kongsi ilmu je. Jadi, kalau kat pondok-pondok, budak-budak orang pun datang. Tengok pondok ustaz kemas lah, apa benda lah, gitulah, kemas lah. Jadi, diorang ni khidmatkan Nabi gitu. Bagus engkau berkhidmat pada Rasulmu. Jadi, Rasulullah cakap dengan Rabi'ah apa kau nak? Rasulullah nak bagi hadiah. Rasulullah ni dia suka bagi hadiah kat orang. Apa kau nak? Kalau Nabi kata, apa kau nak? BMW. Tapi lelaki ni dia menjawab, aku nak masuk syurga sama dengan kau. Maksudnya syurga Nabi ni dia nak masuk sekali. Doakan aku wahai Rasulullah, aku dapat masuk syurga sama dengan kau. Rabi'ah kata itu. Maka Rasulullah kata apa? Aku akan doakan kau, tapi tolonglah aku dengan memperbanyak dengan engkau memperbanyakkan sujud. Maknanya banyak sembahyang lah. Jadi sejak hari itu Rabi'ah sunat beratus-ratus rakaat. Dan dicerita dengan sahabat-sahabat lain. Oh Nabi kata kalau nak masuk surga dengan dia banyak sembahyang. Jadi Abu Hurairah bantai 600 rakaat itu hari. 600 rakaat tu Abu Hurairah. Tak kurang 600 rakaat. Kita 60 pun tak ada. Kadang-kadang 6 rakaat pun tak ada. Malam dia kira berapa malam? Malam sebelum subuh 2. Kira lah. Zuhur tak sempat. Lepas zuhur nak masak. Tak dapat. Asar dapat 2. Baru 4. Maghrib sampai masjid orang dah sembahyang. Buat lepas maghrib. Baru 6. Isyak dapatlah sebelum isyak 2. Lepas isyak 2. Baru 10. Sahabat Rasulullah 600 rakaat.
Ada yang buat 300 rakaat. Sisir Nabi berapa? 1000 rakaat. Zainal Abidin, mak Nabi Musa, 1000 rakaat. Imam Malik pernah buat 1000 rakaat. Kita kata tak kerja ke dia orang ni? Betul tak kita fikir kan? Tak ada ambil anak sekolah ke? Tak ada masak asam pedas ke? Laki tak nak turun masak kari ke? Dia buat semua tu. Imam Malik berniaga, jual kain. Dia buat semua tu. Dia buat. Tapi Allah bagi dia berkat pada usia dia, menyebabkan dia boleh banyak. Dia boleh banyak apa? Baca Quran. Allah bagi berkat pada usia dia. Itu yang kita baca anak guru tadi apa? Wa barik li fima a'tait. Moga-moga Allah bagi kita berkat pada masa kita, pada usia kita, dan kita boleh buat secara istiqamah 8 rakaat, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat selepas zuhur. Rasulullah kata apa? Orang yang sembahyang 4 rakaat dahulu pada zuhur, 4 rakaat kemudian pada zuhur, Allah Ta'ala haramkan bagi dia apa? Api neraka pada tubuh dia. Allah tak bagi api neraka tubuh pada dia. Kenapa? Dia buat ni lah. Tu azam lah ni. Jangan nak buat. Azam dulu. Ni yang paling baik. Jadi ni nama apa? Qabliyah. Yang sebelah ni nama apa? Ba'diyah. Ni Ba'diyah. Orang sini pergi daurah tak hari Sabtu? Dah daftar tak nama? Daftar cepat, hari kami tutup. Besok last. Daftar, siapa nak pergi daftar? Bagi penganjur boleh buat persiapan sikit Nanding, pukul 8.30 sampai 12.30 hari Sabtu. Lepas tu sambung 12 bulan November, Masjid Al-Um, Bangi. Kamu juga 8.30, 12.30 juga. Lepas tu sambung 26 November, Masjid Al-Amin, Sungai Cekali. Setakat ni Januari sampai situ je lah. Nanti insyaAllah bulan 12 tengok macam mana lah. Kalau sempat buat. Kalau sempat tak ada lah. Daftar nama. Pakat-pakat dengan kawan, main kereta jalan. Okay. Ajak suami lagi bagus. Ni kita baca kitab apa? Risalah Tauhid. Ini pada zuhur. Ni. Hadis dia kita catat dekat sini supaya dengan rahmat Allah kita menjadi termotivasi untuk buat. Sesiapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah Ta'ala haramkan jasadnya dari api neraka. Ini tulis kat sini. Moga-moga dengan rahmat Allah, dengan belas kasihan dia, dengan kasih sayang dia, pada kita diberi kita izin untuk buat. Dengan rahmat dia, kasih sayang dia, kita buat. Dan bila kita dah buat, apa kita kena rasa? Syukurlah ya Allah, Engkau yang mengizinkan aku untuk ibadah. Tanpa keizinanmu, aku tak boleh buat. Bukan kata 8, 2 saya buat.
keizinanmu. InsyaAllah dengan keizinanmu Tuhan, ku akan bersedia bila waktunya tiba. InsyaAllah, ku akan bersedia bila waktunya tiba. Waktu apa tu? Waktu apa? Waktu mati. Aku akan bersedia. Sekarang ni buat ibadah. Moga-moga nanti saat nak mati nanti Allah campakkan hati kita rasa redha ni tak amat sangat untuk pergi jumpa Allah. Untuk pergi menghadap dia. Kita redha nak pergi jumpa dia. Dikala itu Allah juga redha nak jumpa kita. Radiyatan mardiyah. Katakan kau ni hamba aku. Waduli bi abadi waduli jannati. Itu perasaan yang kena ada lah. Sekarang ni banyak-banyak ibadah. Banyak-banyak ibadah. Banyak-banyak ibadah. Minta dengan Allah, jadikan aku ni orang yang abidin, orang yang ahli pada ibadah. Rajin pada mengaji, sungguh-sungguh pada belajar. Segera pada kebajikan, jangan tunggu petang. Nak baca Quran baca cepat. Jangan tunggu petang garang lah, jangan tunggu itu, jangan buat itu. Waktu sihat, Rasulullah kata gunakan waktu sihat sebelum sampai waktu sakit. Sebab manusia ni ada masa dia akan sakit. Ada orang tak sakit tu mati. Ada orang dia sakit. Jadi sebelum sakit ni sihat ni buat banyak yang mungkin. Sakit nanti tak tahu apa yang boleh buat. Okey. Solat sunat witir. Dah selesai dah? Dah. Okey dah. Solat sunat witir muka surat 36. Selain daripada kelas pagi-pagi, belajar apa lagi? Hari Jumaat belajar apa? Bahasa Arab. Pandai bahasa Arab ni. Tak tahu kepada cakap Arab. Anak ente je. Anak ente unta pun cakap. Hari belajar apa ni? Hari Sabtu? Kau main apa? Fiqah. Belajar apa sekarang Fiqah? Kau gili-gili. Fiqah boleh kita apa? Secara umum tak ada kitab. Tak ada kitab. Kita ada kitab sendiri. Tak ada kitab jangan belajar. Belajar kat sini ke kat dalam? Ada nota? Ada whiteboard pakai? Tak ada? Habis salin macam mana? Salin je lah, apa pendapat? So Ustaz pakai ni. Ni ada orang wakaf yang macam ni orang dapat pahala tau. Kalau orang dah mati, ni pahala kan jalan dan kubur dia. Orang yang sumbang pergi masjid, duit pakai beli ni, 3,000, 4,000. Kita guna ni. Dia dapat pahala kan ni? So Ustaz pakai ni. Kalau banyak Ustaz tahu pakai ni. Pakai tulis kecil-kecil. Jadi kita balik, kita ada bawa benda lah. Ada nota kita bawa. Tahu, nota kita bawa. Hidupnya gitulah. Ramai datang. Ramai gini. Ramai gini lah. Bagi ramai ni. Baguslah, guna ni. Tak, suruh tak pakai tu. Suruh jangan ajar dia pakai. Sebab apa? Kita kat sekolah, kita kan ada papan hitam. Dulu panggil papan hitam. Betul tak? Ada kapur kan? Ada pemadam. Itu cara yang dikaji oleh ahli-ahli akademik. Perlu ada benda tu. Tak ada sekolah tak ada papan hitam. Tak ada.
Tak ada sekolah, tak ada. Sekolah miskin ke, sekolah kaya ke, sekarang pakai whiteboard. Tanya. Dah tulis tanya cakap. Mana tak dengar pun? Mana soalan dia? Baca. Pakai online kau tak dengar. Okey. Baca. Boleh. Sebab solat subuh bukan solat sunat. Yang diharamkan solat itu solat sunat yang sebabnya datang kemudian. Solat subuh tu solat fardu. Lepas asar pun boleh qada, lepas subuh pun boleh qada, anytime boleh qada. Kenapa? Dia adalah solat yang wajib. Faham Dia adalah solat yang wajib. Tapi kalau ikut guru, lepas asar dengan subuh ni khususnya khusus. Khususnya adalah pada berzikir atau baca Quran. Kau nak kata buat waktu lain, tapi kau nak buat tak apa, tak salah. Lepas tu banyak orang bagi-bagi wirid baca lepas subuh kan. Laqad ja'akum baca lepas subuh 7 kali. Ada orang bagi wirid, ulama bagi wirid laqad ja'akum tu baca 7 kali lepas subuh. Ada orang kata baca 3 kul 7 kali lepas subuh juga. Ada yang kata baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar baca 300 kali lepas asar. Ada yang baca subhanallah walhamdulillah 300 kali lepas asar. Banyak keadaan wirid yang ulama ajar baca lepas subuh lepas asar. Jadi kalau nak qada sembahyang eloknya pilih waktu lain. Waktu duha setengah jam, waktu syuruk 6.54. Tengok ni syuruk 6.55. Jadi 7.25 dah boleh sembahyang duha. Tapi afdalnya pukul 9 lebih. Jadi kalau 9 lebih ke pukul 7 tu ke 9 lebih lepas duha nak tunggu zuhur kat rumah tak ada apa nak buat, qada dah sembahyang sampai banyak-banyak. Itu waktu yang paling bagus. Lepas zuhur qada sembahyang. Bangun. Qada. Ustaz nak tanya. Lepas kita sembahyang fardu zuhur tu kita nak qada. Kita qada dulu boleh. Lepas tu baru kita solat sunat badiah. Boleh. Nak qada dulu boleh, nak sunat dulu boleh, nak fardu dulu boleh. Tapi yang paling bagus qabliyah dulu, fardu, badiah, qada. Kalau kat masjid pun sama juga. Badiah dulu, tengok ada masa, qada. Lepas tu fardu jemaah, lepas tu badiah, lepas tu qada. Dalam masjid tu boleh elok, ruang qada. Sunat buat. Tak ada masanya kan? Selamat. Kalau apa itu qada boleh teruskan. Kalau kita datang, kita sembahyang sunat, lepas tu kita nampak bila dah qamat, kita boleh bersalam pada satu rakaat. Dan tukar niat kepada sembahyang sunat mutlak. Faham tak? Lepas tu kau tengok jam, kalau rasa tinggal 20 saat, 30 saat, tak sempat 2 rakaat. Jadi jangan sembahyang sunat. Sebab tidak sunat sembahyang sunat bila merasakan imam itu, Bilal itu dia nak qamat.
Kalau nak sunat datang awal. Datang awal sikit. Okey. Lagi? Tanya apa? Besok Ustaz. Besok pagi saya siap. Okey, lagi tanya soalan apa? Nak WhatsApp lagi pun tak apa, saya baca kat sini. Tak ada sambung. Sekejap. Sekejap je sambung. Solat sunat witir nampak tu? Online nampak tak slide? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz. Witir. Okay. Witir ni makna dia apa? Ganjil. Ganjil. Satu makna. Dalil. Dalil. Dari Abu Hurairah. Ni Abu Hurairah cerita ni. Orang tanya dengan dia, "Wahai Abu Hurairah, apakah yang Nabi berpesan pada engkau?" Dia ni rapat dengan Nabi. Dia meriwayatkan 800 lebih hadis. Dia dapat dengan Nabi. Apakah Nabi berpesan pada engkau? Lalu Abu Hurairah kata apa? Kekasihku. Dia kata Nabi ni kekasih dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan tak selawat, sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk selalu puasa 3 hari setiap bulan. Ini dalil. Mengerjakan 2 rakaat duha dan mengerjakan solat witir sebelum aku tidur. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Satu perawi tak apa. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ni. Ini pesan Nabi pada Abu Hurairah. Maknanya dia berpesan pada semua lah. Cuma dia cakap dengan Abu Hurairah begitu. Kemudian apa dalil lagi? Dari Aisyah radhiyallahu anha.
dari Aisyah. Apa isteri Rasulullah kata? Rasulullah pernah solat witir pada awal malam. Pertengahan malam. Allah pernah solat witir awal malam, pertengahan malam dan akhir malam. Witirnya yang terakhir adalah pada waktu sahur. Ini juga hadis riwayat Imam Muslim. Ini dalil. Inilah dalil mengatakan adanya solat witir dan dia menjadi amalan Rasulullah SAW. Okey. Ini. Yang lebih muakkad sekali daripada sembahyang sunat rawatib ini ialah solat sunat witir. Okey. Apa lagi yang kita kena tulis? Fakta-fakta dia. Solat witir adalah di bawah kategori sunat rawatib. Yang paling afdal. Sunat rawatib yang paling afdal adalah witir. Dulu guru cakap, ni guru cakap kalam guru, dia kata rawatib ni bagi 3. Betul tak? Rawatib bagi 3. Cuba sebut. Cuba sebut. Apalah kau biar pula. Muakkad. Ghairu muakkad. Muakkad. Tiada muakkad. Lagi satu apa? Apa makcik? Makcik. Wajar Ustaz ni. Memang aku tua sangat panggil aku makcik. Cili mulut dia kan. Orang dulu kalau marah nak cili mulut je. Dulu cili murah. Dulu kalau mak marah, aku cili mulut kau kan. Ui, takut dia dengar. Apa lagi satu ni? Hafifah. Satu muakkad, satu tak ada muakkad.
Dia tu paling muakkad. Baru sebut tadi. Baru sebut. Tu tanda kita ni orang tu kita lupa. Ini berapa rakaat muakkad rawatib? Jumlah muakkad rawatib berapa jumlah? 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Berapa? 10. Ghairu muakkad. Ghairu muakkad. Berapa? Kira. Lolos sebelum maghrib, lolos sebelum zuhur, lolos lepas zuhur, papat sebelum asar. Lolos lepas maghrib, lolos lepas isyak. Jadi tahu tak lolos papat ni apa? Allah, orang sahabat berenam takkan tak tahu. Buat malu je sahabat berenam. Orang Tanjung Karang takkan tak tahu. Orang Sekikan, orang Banting takkan tak tahu. Kiraan dalam Jawa, Ustaz. Jawa original. Kiraan dalam bahasa Jawa. 10. Papat tu 4 kan, Ustaz? Papat tu 4. Okey. Paling muakkad nama apa? Witir. Witir. Begini. Jadi rawatib ni bukan bagi 2. Rawatib ni bagi 3. Ni paling muakkad. Lebih besar pahala daripada solat sunat subuh. Apa nama dia? Witir. Lagi banyak, lagi bagus. Dulu Ustaz kata tau, kalau kita nak bandingkan duit lah kata ini macam RM10. Bukan muakkad. Ini tiada muakkad ni. Ini tiada muakkad. Ini macam RM10. Dia kata lah, ni dia cakap ni bandingan ni. Ini muakkad macam RM50. Pahala dia besar. RM50. Yang paling muakkad ni macam guru kata macam RM100. Ini perbandingan. Buatlah sebanyak mana yang terlarat pada witir. Paling bagus buat berapa rakaat? 11 rakaat. Minta dengan Allah, izinkan aku ya Allah. Tak pernah buat 11. Tak pernah. Selalu buat 3. 1. Kedekut betul. Oi, tanya soalan Ustaz, 1 boleh kan? Kedekut ya Rabbi je. Kalau boleh buat setengah rakaat, setengah je dia buat. Rukuk je salam. Setengah dah cukup dah Ustaz. Akak belajar tajwid kan? Ada satu hukum yang setengah rakaat. Apa nama hukum dia? Iza jaa nasrullahi wal fath. Setengah rakaat. Belajar tak? Saya belajar tau, tapi saya tak hafal, saya lupa. Ada nama hukum dia. Fath. Okey dia, fath. Niat witir, nanti. I'm coming to that, lagi. Saya dah cerita kepentingan dia dulu. Lepas tu kan kita nak cerita kaifiat. Okey. Dah tahu ni, rasa dan hati. Rasa dan hati apa? Oh, ini kalau tak buat dia rugi. Ini kalau tak buat rugi. Okey. Sekarang ni cerita dulu sebelum kaifiat, cerita dulu kelebihan solat sunat witir. Apa kelebihan dia?
Tulislah beberapa kelebihan. Tulislah tak muat. Tulis pada lain pula. Tahu kelebihan ni, moga-moga ada semangat yang kita nak buat. Fadilat atau kelebihan. Solat, sunat, witir. Okey. Kita tengok satu. Moga Allah bagi kita kekuatan. Tengok apa Nabi kata. Oh, dah tukar. Okey. Online nampak apa sekarang? Kelebihan. Okey, betul. Apakah kelebihan solat witir? Belajar ni moga-moga dapat buat lah. Dapat buat, jangan tinggal kak. Nanti nangis. Nangis, pahala banyak terlepas. Rasulullah bersabda SAW. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Allah itu satu. Allah itu esa atau ganjil. Dan dia menyukai ganjil. Ganjil inilah yang ulama kata, dia menyukai witir. Allah sangat suka solat witir dia orang buat. Maka lazimkanlah, Nabi kata, lazimkanlah, kerapkanlah, selalukanlah solat witir. Wahai ahli Quran, wahai orang-orang yang baca Quran. Mungkin Nabi cakap waktu ni pada orang baca Quran. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini hadis-hadis ni. Tu elok kita ni tulis hadis, tulis perkataan Nabi ni. Wah. Kita ada simpan perkataan Nabi dalam buku kita. Oh, itu satu benda yang bagus lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata, witir itu benar. Hak. Barang siapa tidak berwitir, tak nak witir. Tidak berwitir, maka bukanlah ia dari golongan kami. Nabi marah ni orang tak witir ni. Dia bukan golongan kami. Bukan golongan aku gitu. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata dia tak apa. Okey, ni kelebihan dia. Lepas ni jangan buat 3 lah. Kalau banyak-banyak lagi bagus lah. Jangan buat 1, ketukar jangan. Buat 5. Bangun-bangun lah sikit. Minta Allah beri kita kekuatan lah. Lagi banyak, lagi bagus. Pagi buat 11. Buat 11 lagi bagus. Sekarang kita cerita kaifiat. Kaifiat ni cara nak buat. Kaifiat apa? Kaedah. Niat.
Okey, niat. Kalau buat pada genap, genap apa? Nak buat 2. Nak buat 2 rakaat. Dia kan ganjil kan? Nak buat 2. Nak buat 3, buat 2 dulu. Kalau nak buat genap, pada genap, faham genap saja aku solat muqaddimah witir. Atau boleh juga pakai saja aku solat apa? Sebahagian dari witir. Ini buat genap 2 rakaat. Atau nak buat 4 rakaat. Atau nak buat 6 rakaat. Atau nak buat 8 rakaat. Atau nak buat 10 rakaat. Satu salam pun kena lihat gini. Kerana Allah Ta'ala. Okay. Kalau nak niat, saya cakap dengan akak jangan share slide dengan mak bapak tau. Dengan kawan-kawan. Jangan share. Ni tak faham tau. Apa pula ada mukadimah ni? Tengok. Dia tak belajar. Jangan bagi pada orang tak belajar. Nanti dia salah faham. Jangan share-share. Jangan suka nak share. Jangan share. Jangan share. Nanti dia tak faham. Dia nak suruh dia belajar. Kawan ikut ke kelas. Pada ganjil. Katakanlah nak buat 3 rakaat terus satu salam. Nak buat 5, nak buat 7, nak buat 9, nak buat 11, nak buat 1. Ini ganjil. Bila ganjil, kita niat saja aku solat witir. Kenapa? Witir tu maknanya ganjil. Baru boleh niat sunat witir. Tadi buat genap 2-2, saja aku solat sunat sebahagian witir. Kenapa? Kita tak sambung lagi 1. Atau lagi 2. Atau lagi berapa? Sebab apa? Bila nak mengakhirkan genap, kena cakap sebagai witir. Sebab bukan witir, witir ganjil. Ini yang guru-guru ajar dululah, yang saya belajar lah. Okey, 2 rakaat. Ni genap. Atau 4. Bukan. 3. 3 rakaat. Atau 5. Atau 7. Atau 9. Atau 11. Atau 1. Itu lepas nak ikut. Ni. Kalau buat 3, niat dulu. Saja aku solat witir. Saja aku solat mukadimah witir. Atau saja aku solat sebagian witir. Kenapa? Witir tu ganjil. Ini pada pendapat yang masyhur cara niat. Buat 3 terus, boleh niat witir. Kalau buat 2 dulu, sebagian witir. Mukadimah witir. Nanti bangun buat 1, baru sunat witir. 1 rakaat. Witir ni mesti pada rakaat yang ganjil. Faham ke tak faham ni? Ya, yang rakaat. Sebab dia ada 2 jenis. Satu ta'yin sebahagian, satu ta'yin witir. Lalu akak buat 11 rakaat kan? Oh, dahsyat lah. Akulah. Kalau selalu buat 3, buat 2 campur 1 lah. Saja aku solat sunat witir, sebagian witir atau mukadimah witir dalam hati 2 rakaat. Apa juga witir ni ganjil. Lepas tu saja aku solat sunat witir 1 rakaat. Baru sebut witir. Kalau buat 2, nombor genap sebahagian witir atau mukadimah pembukaan witir. Pendahuluan witir. Belum witir lagi. Witir tu boleh ganjil.
Okey. Azam lah nak buat 11. Pahala besar, ya pahala besar. Pahala besar. Witin ni pahala besar. Witin ni pahala besar. Belum tidur buat apa? 9. Belum tidur buat 9. Bangun tidur kena buat 1 dulu. Jadikan 10. Lepas tu baru boleh buat 1. Tak boleh bangun tidur buat 2. Tak boleh. Sebab witir ni 9 dah sebenarnya witir dah habis. Dah tutup. Tapi nak buka dia balik, genapkan balik. Buat 1 dulu. Jadi 10. Baru tak buat 1 dia 11. Kita buat dekat surau, sebelum terawih, buat 3. Kalau nak buat 11, kena buat 1 dulu. Jadikan 4. Bila 4 witir tergantung, tak habis lagi. Apa tu sambung. Apa tu jadi jumlah dia ganjil. Katakanlah saya nak buat 11. Dekat surau, saya buat 3. Kan? Bulan puasa. Nanti bangun, saya buat 1 rakaat dulu. Jadikan 4. Lepas tu, buat 7. Dia paling baik 2 lah. Jadi 4 tadi, campur 7, 11. Katakanlah buat 3, kami sikit. Macam mana? 6 lepas isyak. Kalau lepas isyak kita buat 6. Lepas tu bangun nanti, tengah malam, buat 2, 8. Buat 2 lagi, 10, buat 1. Sebab kita jadi tinggalkan dengan genap. Kalau kita buat 6, tiba-tiba dia jaga dah subuh. Maknanya witir tadi tak dapat. Kenapa? 6. Jadi lepas subuh, qadha, buat 1. Supaya witir tadi terpakai. Witir ni maknanya ganjil. Witir ni maknanya ganjil. Paling bagus sebelum tidur buat 8. Nanti tengah malam buat 3. Atau sebelum tidur buat 11 terus. 2, 1. Boleh tak? Ikut kita lah, ikut kebayaan kita, betul tak? Kena bangun lambat, pukul 5 bangun. Nak buat 11 atau 4. Buat malam-malam lepas isyak. Sebelum tidur buat 8. Buat 2. Nanti bangun pukul 5, pukul 4. Buat 2, buat 1. Habis. Dapat markah penuh insya-Allah 11 rakaat. Okey. Boleh faham tak? Tamak sikit buat amalan ibadah tamak ni buat banyak. Nanti kita nak tengok buku timbangan kita dekat mizan nanti. Kita disuruh tonton buku timbangan kita. Waktu ni manusia berdebar. Takut yang kebaikan ni begini. Takut yang dosa ni begini. Ni ahli neraka ni. Kita nak biar buku amal baik kita ni disuruh dia berat. Yang jahat dia kat atas. Jadi inilah Nabi kata dia akan masuk syurga. Antara sembahyang sunat yang paling besar pahala witir. Solat sunat yang paling utama apa? Sembahyang fardu, sembahyang jemaah yang paling utama. Kenapa? Fardu Jumaat. Nombor 2, sembahyang subuh Jumaat. Jemaah yang paling utama. Sebab tu Jumaat pergi masjid. Orang-orang tak pergi masjid sembahyang Jumaat. Jumaat subuh. Subuh fardu Jumaat nombor 1. Subuh Jumaat. Tadi fardu Jumaat. Ini fardu subuh Jumaat. Ini ranking nombor 2. Subuh jemaah hari lain nombor 3. Nombor 3. Lepas tu solat Zuhur. Lepas tu solat Isyak. Lepas tu solat Asar. Lepas tu solat Maghrib. Paling ramai orang datang jemaah sembahyang apa?
Maghrib, tengok. Nampak tak? Tapi kan subuh dah ramai lah. Sini subuh ramai. Semua. Itu perkembangan yang baik lah. Awak dah mula sedar lah. Solat sunat paling utama. Kau mikir. Dan kita kata apa? Saya dah sebut dulu ni. Bukan. Solat sunat paling utama. Subuh. Solat sunat raya haji. Boleh baca kitab Sabilal Muhtadin. Mudah-mudahan sebut. Solat sunat paling utama. Solat sunat raya haji. Dia ada khilaf-khilaf lah kan. Dia ada ulama kata gini. Macam malam paling utama. Paling afdal. Malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bukan Lailatul Qadar. Mahmud. Lailatul Qadar nombor 2. Saya tanya kat masjid kan. Banyak orang lelaki. Apa malam paling afdal? Malam Jumaat. Hello darling. Otak dia ingat malam Jumaat je. Sebut Jumaat tu Jumaat. Shall we find Jumaat our coffee? malam Jumaat. Must be downstairs. Let's go. Yasin masuk surga. Betul. Baca Yasin. Nak beli pula. Okey. Itu kita nak kena faham kedudukan. Okey. Nanti kita cerita lagi kaifiat, tak habis lagi ni. Kita nak buka tauhid. Cepat-cepat. 9 kuku dah. Baca apa? Beriman kepada Rasul. Macam mana? Bagaimana? Belak hari kiamat, Ustaz. Pada masyar dah sudah, keadaan neraka dah sudah. Ada lagi tak ada ni, kita tengok. Keadaan pada masyar dah sudah, syafaat dah sudah, ujian sirat dah sudah, cara beriman pada kiamat dah sudah, Telaga Kausar dah sudah. Ada lagi tak baca lah. Mizan. Mizan belum kan? Kalau Mizan belum, tak boleh baca tanda dulu. Dia baca Mizan pula. Sebab wajib beriman pada hari kiamat ni, mana kita percaya nanti ada lepas mati ada dibangkitkan semula dan ada pendakwaan. Ada kira amal baik, amal jahat. Cara ijmal beriman dia gitu. Cara tafsir, secara detail kena yakin pada semua proses. Mizan, titian sirat, okey. Sekarang ni kita nak cerita pasal mizan. Ini ambil nota dari surah lain. Okey, ini dua ni. Sekejap. Kita copy. Letak kat sini. Okey. Salin 18-an. Dalil tentang beriman kepada mizan, salin aja
surah Al-A'raf ayat 8 hingga 9. Saya cukup. Slide tak ada Ustaz. Slide. Beriman pada mizan, apa dalil dia? Surah Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9. Apa dia kata? Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Allah kata dalam Quran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang beruntung. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri kerana mengingkari ayat-ayat kami. Jadi nak tengok berat tak berat ni kita dekat atas muka bumi yang apa kita buat. Rasulullah ada sebut beberapa perkara yang memberatkan mizan. Antara yang popular apa? 2 kalimah, itulah. Yang ringan di lisan, berat di mizan. Berat di mizan, ringan di lisan. Dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman. Tahu Allah suka. Dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Kakak baca banyak kali. Nanti mizan berat. Abang baca banyak kali. Abang baca kerap-kerap. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Baca banyak kali. Baca banyak kali. Baca banyak kali. Nanti pahala tu dia pergi kat mizan. Rasulullah kata nanti mizan kau berat. Baca banyak kali. Pegang zikir. Baca banyak kali. Baca 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali tak apa baca. Semoga Allah izinkan lidah kita ni sebut. Kalau Allah nak kita masuk syurga, dia akan mudahkan kita buat perbuatan syurga. Minta kepada Allah izinkan kami buat. Izinkan kami zikir. Ini yang surah Al-A'raf kata ni, mizan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Nak tengok dulu dekat dunia dia ni beriman tidak beriman. Bukti dalil tanda dia ni banyak pahala tak pahala diukur dengan mizan. Lagi. Pada surah Al-Mu'minun ayat 103. Tulis surah ni. Tulis nama surah ni. Tulis ayat dia berapa. Al-Mu'minun 103. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang yang merugikan diri sendiri. Mereka kekal dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Minta Allah lindung kita dari neraka Jahannam. Jangan ringan kebaikan ni sikit. Buat. Tapi sikit. Sikit sangat. Zikir sikit, baca Quran sikit sangat. Tapi yang benda lalai, benda banyaknya buat. Nanti timbang nanti dosa ni kat belah kiri ni, dosa ni dia waktu tu manusia cemas. Dia tengok mizan dia cemas tau. Tengok kalau ni turun, habis. Rugi dia. Bukan macam rugi, dia hantar dia ke neraka Jahannam. Ini. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Oh, lagi takutlah. Sekarang ni ringan-ringan kan, berat-beratkan pahala. Ringan-ringankan dosa ni. Berat-beratkan pahala. Banyak zikir. Bawa tasbih pergi mana-mana pun tak apa. Pegang tasbih, pegang kaunter ke apa benda ke tak apa. Bawa. Jangan kata ustaz nanti pegang tasbih orang kata riak. Peduli orang kata apa. Orang tak tolong kita dalam kubur tak? Sungguh. Orang tak tolong kita. Besok mizan kita ringan besok macam mana? Orang tak boleh kata, aku bagi pahala aku buat kau. Tak ada. Tak ada orang boleh tolong kita. Kita sekarang ni kerja kita adalah memberatkan mizan. Kalau dah pencen nanti orang tanya, akak dah pencen buat apa? Toy kilang tutup, akak kena berhenti kerja. Dah berhenti kerja. Sekarang buat apa?
Tak ada buat apalah memberatkan mizan. Allah. Memberatkan badan? Bukan memberatkan mizan. Memberatkan badan tekan darah. Akak memberatkan mizan. Tak faham akak? Kau lah, waktu kau pergi belajar kau tak nak. Mizan pun kau tak reti. Tahu tak mizan? Tahu. Hari ini kau datang Riam. Akak pernah dengar apa tu? J Mizan. Itu J Mizan, itu nama dia. Itu kan Mizan. Mizan ni nanti dia suruh kita adab depan dia. Tengok amalan kau atas muka bumi. Cemas, panik, takut, menggigil manusia. Sekarang beratkan mizan. Bukan beratkan badan. Kejap buat kek, kejap buat ni, kejap teringin tu, kejap teringin ni. Mana badan tak berat? Ada teringin Teringin nak makan kuih kaswi, buat atur ulang. Anak tak makan, lelaki makan betul-betul, dia makan baki ulang tu makan. Mana tak gemuk? Jangan beratkan mizan, jangan beratkan badan. Beratkan mizan. Rasulullah kata, 2 kalimah tu baca selalulah. Dia akan memberatkan mizan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Faham makna? Mesti faham makna. Maha suci Allah wa bihamdihi. Segala pujian layak bagi engkau. Subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Rasa tak Allah ni hebat agung. Rasa tak Allah ni tak sama dengan makhluk maha suci. Dia tak ada sebab kekurangan. Baca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Baca sampai muntah tak apa. Baca banyak. Nanti mizan ni berat. Nanti kita tengok nanti apa yang beratkan mizan. Nanti ada nota nanti. Barang siapa yang berat timbangan amal dia, maka ia akan bahagia. Dalam kitab kata. Maka begitu pun sebaliknya. Jika amal keburukannya lebih berat, maka ia akan celaka. Maka dengan itu, tengoklah firman Allah. Maka ada pun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang senang. Dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah hawiyah itu? Api yang sangat panas. Sekarang ni beratkan semangat. Banyak zikir, banyak baca. Nak pakai baju pun tak apa baca. Subhanallah, bihamdi, subhanallah, tak apa. Sambil duduk baca, sambil masak baca, sambil makan baca. Tak apa, bila-bila pun tak boleh baca. Boleh baca dalam tandas. Tandas pun kena baca dalam hati. Banyak baca. Kenapa? Ingat Allah, mizan aku ni macam mana ni? Mizan aku macam mana ni? Mizan aku macam mana? Bimbang. Tapi insya-Allah bila belajar ada hati nak buat, ada rasa nak buat. Lepas tu minta izin dengan Allah. Izinkan aku berzikir ya Allah. Aku dah belajar ni Allah aku nak buat. Nanti Allah akan datangkan ilham daripada malaikat rahmat mengilhamkan nak baca lah sambil mandu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allah ilhamkan masa nak mandu dia baca. Indahnya nanti. Beratnya mizan nanti. Sementara ada nyawa ni bacalah. Sementara ada nyawa baca. Kalau tak ada nyawa nak baca apa? Okey. Salin surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11. Nanti tengoklah dekat Quran, tafsir dia dekat internet pun ada kan. Sekarang ni salin nombor nama surah, salinkan nombor ayat. Al-Qari'ah ayat 6 dan 11. Okey, dah. Okey. Maksudnya dari Abu Hurairah, ini saya cakap ni. 2 perkataan yang ringan di lidah. Apa maksud ringan di lidah? Senang nak sebut, tak panjang pun. Senang nak sebut. Ringan. Tapi berat pada timbangan di akhirat. Berat di mizan. Dan disukai oleh Tuhan Ar-Rahman. Tuhan yang Maha Pemurah ni suka hamba disebut perkataan ni. Buatlah apa yang Allah suka. Moga-moga Allah datang sayang kat kita. Buat apa yang disuka.
Allah suka kita sebut ni. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Atau subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi pun tak apa. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim pun tak apa. Mana pun tak apa. Okey, lagi. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, maka berkatalah Abu Darda, aku mendengar Nabi SAW bersabda. Aku dengar Nabi SAW bersabda, tiada sesuatu yang diletakkan di dalam mizan yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Akhlak mulia ni perangai baik. Perangai baik, akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya pemilik akhlak yang baik, dia punya pahala akan menyamai darjat orang yang sentiasa berpuasa dan orang yang sentiasa solat. Jami' Al-Tirmidzi ni dihimpunkan, didapatkan daripada himpunan hadis-hadis Imam At-Tirmidzi. Itu namanya Jami' At-Tirmidzi. Okey. Jadi akhlak. Okey. Akhlak mulia. Akhlak baik. Okey. Sekarang ni saya nak tunjuk apa yang dikatakan akhlak. Dia bahagi dua. Akhlak. Nampak ke tidak? Kenapa dia tak keluar? Tak tukar? Tak tukar mana keluar? Okey. Akhlak. Online nampak tak akhlak? Nampak Ustaz. Ustaz. Bagi dua. Satu akhlak dengan siapa? Akhlak dengan Allah. Ni ulama tulis dalam kitab-kitab mereka ni. Lagi satu akhlak dengan apa? Akhlak dengan manusia. Apakah contoh akhlak dengan Allah? Buatlah contoh-contoh, senang faham. Satu, senantiasa berharap kepada Allah, sentiasa berharap pada Allah. Itu akhlak dengan Allah. Sentiasa berharap kepada Allah. Dua, reza dengan ketentuan Allah. Tiga, rasa qanaah. Qanaah ni apa? Cukup dengan rezeki pemberian Allah. Empat, syukur atas segala pemberian Allah. Lima, sabar dengan ujian dari Allah. Enam, tawakal kepada Allah. Tujuh, senantiasa taubat kepada Allah. Okey, ini antara ni lah. Yang lain tu kita faham lah. 8. Berbaik sangka kepada Allah.
Dah Salin? Dah Ustaz. Okey, bagus. Cepat Salin. Kelip-kelip mata Salin. Mana nak cepat? Tak nampak. Tak nampak ke? Besar ni. Taib kejap je. Boleh lagi cepat tau. Dengan taib. Tu jangan lagi cepat. Dia usaha-usaha dia dapat banyak tu. Dia rasa cukup. Cukup. Dia tak kata apa dah dapat sikit ni. Saya kata itulah. Rasa cukup. Dia selalu cukup ni kenapa? Sebab berkat. Sebab berkat. Tak ada komplain. Apakah akhlak dengan manusia? Saling berkasih sayang. 2, tolong membantu dalam kerja kebaikan. Tolong membantu dalam kerja kebaikan. Tumpang sedih pada kesedihan kawan atau jiran, dan tumpang sedih atau tumpang gembira pada kesedihan atau pada kegembiraan. Kawan, jiran dan sanak saudara. Inilah kita kata gini lah. Apa akhlak dia? Berbaik dengan tetangga. Lagi, tidak membesarkan diri sesama manusia. Saya cakap besar. Sesama manusia. Tumpang. Tolong membantu. Bukan tolong jadi batu. Datang tolong orang tapi kau muda lagi kau pergi buat. Kalau kau dah tua sakit lutut tak apa. Kalau muda lagi pergi tolong. Pergi buat, gerak sikit. Kalau dah tua tak apa, tak larat tak apa. Tolong membantu, berkasih sayang. Ini cuma akhlak. Ziarah, menziarahi. Ini antaranya lah. Ini akhlak dengan Allah, yang ini akhlak dengan manusia. Dia lebih kurang macam inilah. Kita tak ada cerita semua. Ni. Inilah nama dia akhlak mulia. Inilah yang memberatkan mizan nanti. Nama dia akhlak mulia. Okey. Dah Salin? Nanti sambung kat sini. Sini sambung.
Okey. Okey sudah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf semua wa billahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Semoga dimudahkan segala urusan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Usaini. Terima kasih Ustaz. 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 Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.